Kisah dia bermula apabila putera Rom nak mengahwinkan anak dia dengan seorang puteri daripada China. Jadi hebatlah perkahwinan ni. Berita ni kedengaran sampai ke Garuda. Malangnya Garuda ni dia tak setuju depa berdua ni kahwin. Sebab apa? Alasan dia kalau depa berdua kahwin nanti susah ha. Seorang duduk di Rom, seorang duduk di China. Jadi jauh, payah nak bertemu. Balik kampung jenuh. Orang lain yang nak kahwin, orang lain pula yang risau kan. Dipendekkan cerita, burung Garuda ni dikatakan dia pergi jumpa dengan Nabi Sulaiman. Minta restu bahawa dia ni nak halang kedua-dua mempelai ni daripada berkahwin. Dia kata, aku kuat, aku boleh halang daripada kahwin. Nabi Sulaiman kata apa? Kalau dah jodoh, tak ke mana. Jauh ke, dekat ke, dia mesti boleh kahwinnya. Tapi burung Garuda ni dia punya angkuh. Dia ni ada sifat api tau. Cepat marah dan sebagainya. Dia bersumpah depan Nabi Sulaiman. Dia kata apa? Kalau aku tak dapat halang daripada berdua ni daripada kahwin, aku akan lari terus daripada bumi ni. Tak siapa boleh tengok aku dah lepas tu. Maka apa tindakan burung Garuda ni? Mula-mula sekali dia pergi ke China. Dia berusaha melawan, mengalahkan kerajaan negeri China. Dia colek puteri China dan seorang lagi dayang di kiri kanan kaki dia. Dia cengkam kedua tu, dia lari main bubuh di pulau terpencil yang ada di Malaysia ni, iaitu Pulau Langkawi. Dah dalam pulau yang terpencil, bubuh dalam gua pula. Gua tu lah dinamakan sebagai Gua Cerita. Lepas burung Garuda ni tinggal daripada dalam Gua Cerita, dia lari pula pergi ke Rom. Waktu tu Rom dalam perjalanan dah ni, depa dah naik kapal dah ni. Dalam perjalanan burung Garuda nampak. Tu dia depa ni jumpa dah, tunggu sat hampa. Jadi Garuda ni bila dah nampak dah depa ni, dia pun serang lah semua satu-satu serang. Dia burung yang gagah. Dia nak tumpaskan, dia nak memang betul-betul bertekad tak mau bagi depa kahwin. Punya kelaku burung Garuda ni. Cubaan serangan yang pertama burung Garuda gagal. Sebab apa? Kalau kita nak tahu pada waktu tu, nak khada dia, orang yang paling gagah di Nusantara ni, iaitu Merung Mahawangsa. Merung Mahawangsa ni diguna satu anak panah sakti yang dinamakan sebagai anak panah jentayu. Anak panah jentayu ni dia ada kuasa sakti. Dia mampu bertukar daripada anak panah, bertukar jadi burung. Burung ni pula berunsur ayak. Jadinya burung Garuda nak lawan dengan jentayu, ayak lawan api. Memang susah ha. Maka serangan pertama Garuda gagal. Setelah itu Garuda berundok. So anak-anak kapal ni seronok ingat kalah dah ni Garuda. Jadi kita boleh teruskan perjalanan. Perjalanan jauh kot daripada Rom tu nak pergi ke China. Jauh ha. So depa singgahlah di pulau-pulau, topak balik ayak apa semua segala makan untuk teruskan lagi perjalanan depa ke China. Masa depa duk topak ayak tu lah, burung Garuda duduk perhati daripada jahan India waktu ni, waktu spot kelemahan depa tengah duk ralik topak ayak. Dia serang sekali lagi pok-pok ni. Kali ni dia berjaya mengalahkan semua rombongan itu. Ada yang lari, ada yang patah balik, ada yang bot hancur, lingkup rosak habis. So Garuda ni dia berasa sangat seronok Pok-pok Rom ni dah habis kalah dengan dia. Satu dia sekong Putera Rom masih lagi hidup dan dia berpaut di sebuah kayu hancur. Sampailah kayu tu hanyut sampai ke Pulau Langkawi. Dan kebetulan pula sampai ke Gua Cerita yang mana tempat itu puteri Cina disembunyikan. Burung Garuda kantoi. Masa mula tu puteri Cina ni tak tahu lagi dia ni siapa lah, tiba-tiba main hanyut ke tempat aku ni. Depa pun rawat apa semua, semang. Rupanya dialah lelaki yang nak dijodohkan dengan puteri Cina tu. Burung Garuda dia tak tahu lagi. Dia ingat dia menang dah. Dia pun balik jumpa dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tengok, aku seorang aku dah hapus semua mereka. Tak boleh kahwinnya. Nabi Sulaiman dia dah tahu dah berita ni. Maka dia pun memerintahkan dekat jin untuk menghantar kedua-dua mempelai ni menghadap dengan Nabi Sulaiman. Terkejut Garuda. Lepas daripada terkejut tu, dia pun lari. Dia lari daripada dunia ni, sembunyi di mana tempat pun tak tahu. Sebab itulah sampai hari ni kita tak boleh tengok burung Garuda. Sayang kan kalau mereka tak kahwin, kita boleh tengok burung Garuda hari-hari. Kalau hampa datang ke Langkawi, masuk dalam Gua Cerita, dalam tu lengkap furniture semua, fully furnished. Semua ada. Katil, meja, tempat makan semua ada. Sebenarnya Gua Cerita tu adalah tempat tinggal orang yang sumpah orang jadi batu ni. Nama dia Sang Kelembai. Kuasa dia boleh sumpah orang jadi batu. Panjanglah kalau aku nak cerita semua kat sini. Nantilah aku cerita.